KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses STAM 2021 Pecutan. Bersama dengan saya, Lokman Hakim sebagai hos anda untuk hari ini. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang bagaimana cara menjawab dengan betul, apakah format soalan untuk mata pelajaran Hifzul Quran dan Tajwid. Bersama dengan siapa? Jom kita lihat profil ustaz kita hari ini. Bersama dengan kita hari ini Ustaz Muhammad Khairul Ashraf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Saya seronok tengok Ustaz pakai seperti ini, nampak segak dan bergaya. Baik Ustaz, hari ini kita nak fokuskan tentang apa Ustaz? Okay, insya-Allah hari ini kita akan fokus kepada mata pelajaran Hifz Al-Quran dan Tajwid. Okey, baik, Hifzul Quran dan Tajwid. Untuk segmen yang pertama ini, apakah yang akan Ustaz bicarakan terlebih dahulu? InsyaAllah kita akan bicara berkaitan dengan format pentaksiran dalam mata pelajaran S101 Hifz Quran dan juga Tajwid insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Jadi tanpa buang masa, saya hulurkan kelas ini kepada Ustaz. Silakan. Okay, terima kasih. Sama-sama Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma yassir lana umurana rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada pagi ini kita akan bicara berkaitan dengan format pentaksiran bagi mata pelajaran Hifz Al-Quran dan juga Tajwid S101 Palang insya-Allah 21. Okey, untuk makluman pelajar, jadi untuk Hifz Al-Quran dan juga Tajwid ini merupakan salah satu kertas yang wajib untuk kita duduki dan juga untuk kita lulus dalam mata pelajaran ini. InsyaAllah saya akan cuba membantu pelajar dalam kita melihat beberapa format yang asas untuk dalam subjek ini insya-Allah. Okey, pelajar yang bertulis sekalian, okey, Ustaz datangkan beberapa kertas. Okey, kertas pembahagian kertas iaitu format peperiksaan STAM Hifzul Quran dan juga Tajwid S101. Kita bahagikan kepada dua kertas iaitu kertas 1 dan kertas 2. Untuk kertas 2 kita dah selesai. Pelajar pun dah selesai menduduki peperiksaan yakni ujian lisan. Untuk kertas 1 iaitu ujian bertulis, ya insya-Allah kita akan bincangkan. Untuk ujian lisan iaitu pada penilaian ataupun pentaksiran yang lepas. Okey, jenis item yang akan ditanya, yang akan disoal di dalam kertas 1 ini iaitu subjektif, responnya terhad dan juga objektif berstruktur. Baik. Kemudian kita tengok kepada bilangan soalan. Untuk bilangan soalan, Hifzul Quran dan juga Tajwid dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah bahagian A ataupun Qismu Alif. Qismu Alif ini terdapat tiga soalan besar dan di bawahnya ada soalan-soalan yang kecil. Dan wajib untuk menjawab soalan tersebut. Jadi tiga-tiga soalan ini pelajar mesti kena menjawab mengikut sukatan yang telah disediakan oleh lembaga peperiksaan ataupun yang telah ditetapkan. InsyaAllah kita akan lihat. Kemudian bahagian B ataupun Qismul Ba. Qismul Ba ini iaitu fokus kepada ilmu tajwid. Okey, ada dua soalan besar, okey, dan kena jawab semua soalan. Markah keseluruhan bagi Qismul Ba itu 40, untuk Qismu Alif Al-Quran adalah 60 markah.
Baik, okey, di sini tengok jumlah markah. Okey, di sini nampak ada 100 markah untuk ujian tahriri ataupun ujian bertulis. Sebenarnya wajarannya hanya 70. Pelajar mungkin tanya kenapa 70? Sebab 30 itu telah ditaksir pada ujian lisan dahulu. Okey, kemudian tempoh ujian 2 jam 30 minit. Okey, untuk subjek ini dan juga kosraknya mestilah mengingat, memahami dan juga mengaplikasi. Baik, kemudian cakupan konteks mencakupi semua tajuk berdasarkan sukatan pentaksiran. Kemudian arah sukaran masih dikekal rendah, sederhana dan tinggi. Nanti insya-Allah kita akan cuba bincang ada rendah, sederhana dan tinggi 532. Dan juga kaedah penskorannya adalah analitik. Baik. Okey, sini saya datangkan, Ustaz akan datangkan gambaran awal bentuk soalan. Okey, sebagaimana slide tadi, iaitu dibahagikan kepada 5 soalan. Okey, 5 soalan. As-soal awal, as-soalus sani, as-soalus sadis, rabi' dan juga khamis. Ya. Okey, as-soal awal, nanti kita ada surah Ar-Rum. Yang ini adalah sukatan peperiksaan ataupun hafazan. Ada 4 surah Ar-Rum. As-soal awal, as-sani, as-sadis, soalan alif, pelajar akan diuji hafalan dan juga kaedah kemahiran menulis Al-Quran daripada surah Ar-Rum, alif. Kemudian bagi setiap soalan besar, ba iaitu surah Luqman, dan juga jim surah As-Sajadah. Kemudian dal untuk 3 soalan akan diuji surah Fatir. Baik, markah keseluruhan iaitu 20 markah untuk soalan awal, As-Sani 20 markah dan juga surah As-Salis 20 markah. Maksudnya untuk hizul Quran adalah 60 markah. Kemudian bahagian Qismul Ba'. Qismul Ba' as-su'alul rabi', as-su'alul khamis. Soalan yang keempat dan soalan kelima akan ditanya ilmu tajwid ataupun bahagian Qismul Tajwid pun sama, iaitu objektif ataupun dia lebih kepada soalan berstruktur alif, ba, jim, dal. InsyaAllah kita akan tengok berbentuk soalan nanti. Kemudian ada 20 markah untuk Qismul Rabi' dan juga Khamis, 20 markah. Jadi keseluruhannya adalah 100 markah. Okey, sini adalah tip ataupun pengenalan awal pada pelajar, itu perhatian kepada calon. Setiap satu soalan besar tadi iaitu mengandungi 4 soalan kecil. Maksud soalul awal, pelajar akan dapat akan ditaksir dengan alif, ba, jim, dal. Jikalau kita bahagikan masa menjawab hanya 2 jam 30 minit. Jadi dibahagikan dengan 5, maksud setiap soalan itu pelajar akan menjawab lebih kurang 30 minit. 30 minit ya. Kemudian masa menjawab bagi soalan-soalan kecil. Kemudian ada alif, ba, jim, dal. Setiap soalan besar itu ada alif, ba, jim, dal. Kemudian dibahagikan dengan 30 minit tadi, lebih kurang puratanya pelajar kena menjawab satu soalan kecil itu lebih kurang 7 minit. Yeah. Okey, kemudian yang ini perhatian ataupun peringatan yang penting bagi pelajar apabila menjawab soalan hifzul Quran terutama sekali, iaitu sila nyatakan nombor jawapan yang anda tulis, yang pelajar tulis. Baik. Okey, jadi keseluruhannya pelajar akan menjawab 2 jam 30 minit. Okey. Kemudian masa menjawab tadi adalah 7 minit untuk setiap soalan yang kecil. Okey, kemudian baik Qismul Alif ataupun Qismul Ba, hifzul Quran dan juga tajwid. Okey, jadi pelajar kena menguasai untuk Al-Quran ini, iaitu 4 surah yang mesti dihafal, iaitu yang pertama surah Ar-Rum dan juga yang kedua surah Luqman dan juga surah As-Sajadah dan surah Fatir. Keseluruhannya kalau dihitung lebih kurang 1 juzuk 20 muka surat. Yeah. Okey, jadi insya-Allah saya rasa setakat itu dulu untuk kita bentangkan format pada kali ini. Okey, terima kasih kepada Ustaz. Itulah format peperiksaan STAM untuk mata pelajaran Hifzul Quran dan Tajwid.
dan kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam STAM Sukses 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Khairul Ashraf Muhammad Khair, guru dari Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Mahat Tarbiyah Islamiah Cangkat Jering, Perak. Baik Ustaz, untuk segmen kali ini kita nak fokuskan pula kepada bahagian hifzul Quran. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Hakim. InsyaAllah, bismillah, kita akan teruskan kepada Qismu Alif, iaitu hifzul Quran. Yang tadi yang untuk hifzul Quran akan disoal 4 surah, iaitu surah Ar-Rum, surah Luqman, surah As-Sajadah dan juga surah Fatir. Baik, kalau kita lihat kepada pembahagian ayat, okey, surah Ar-Rum terdapat 60 ayat. Sama dengan 94 baris. Surah Luqman terdapat 34 ayat, sama dengan 57 baris. Ya. Kemudian surah As-Sajadah begitulah 30 ayat dan juga 43 baris. Surah Fatir ada 45 ayat dan 84 baris. Okay, yang ini akan diuji dalam Qismu Alif untuk 3 soalan besar tadi. Ya. Okey. Kemudian bagaimanakah akan diuji? Sebagaimana saya sebut, dalam setiap soal akan disentuh kepada 4 subjek ini, 4 surah ini. Soal awal akan ditanya Alif, surah Rum, Luqman, surah As-Sajadah dan juga surah Fatir. Baik. Okey, di sini pelajar akan menjawab. Mungkin soalan itu bentuknya di awal, mengikut aras yang di dalam format, iaitu 5-3-2, aras rendah, sederhana dan juga tinggi. Baik. Okey, kemudian mungkin ada pelajar mengatakan, susah sebab banyak nak kena hafal. Kalau puratanya lebih kurang 20 muka surat. Betul. Okey. Jadi Hakim, jadi mungkin ada pelajar, mungkin dia akan bertanya macam mana kan untuk menghafal dan sebagainya kan. Sebab dalam Qismu Alif ini dia memerlukan kepada ingatan dan juga kemahiran menulis. Kalau untuk kertas ujian lisan hanya menghafal. Tapi di sini memerlukan kekuatan hafalan dan juga untuk kemahiran menulis. Baik Ustaz. Bolehkah saya bertanya? Okey. Bagaimana Ustaz cadangan markah dari Ustaz untuk pelajar ni paling kurang lulus Ustaz? Okey, terima kasih Hakim. Okey, yang ni soalan yang biasalah pelajar mula tengok 60, 34 kan. Ini dah kira dah 100 lebih baris ni. Okey, jadi insya-Allah untuk pelajar lulus untuk lulus kita ambil pada 5-3-2 yang aras itu. Bagaimana penyusunan aras disebut 5-3-2? Okey, kita bahagikan kepada 2. Okey, kalau baris pada surah Ar-Rum itu 94, maka lebih kurang puratanya lebih kurang 47. 47. Okey, 47 lebih kurang. Maksudnya baris ini pelajar kena bahagi 2. Itulah untuk mendapatkan paling kurang pelajar akan mendapat separuh daripada untuk menjawab soalan. Sebab setiap soalan ini dia mengikut aras dan 2 aras itu dia akan keluar daripada pertengahan awal. Kalau 57 lebih kurang 28 baris itu akan disoal. Okey. Maksudnya pelajar boleh boleh menguasai. Okey, di sini mungkinlah pelajar bagaimanakah nak mula? Kalau Ustaz lebih kita fokus kepada surah As-Sajadah dan juga surah Luqman. Okey, di sini bilangan ayatnya sedikit tetapi markahnya banyak. Betul, setuju. Okey, kalau surah Rum dengan surah Fatir 60 ayat surah Rum. Surah Fatir walaupun 45 ayat tapi ayatnya panjang-panjang. Betul Ustaz. Okey. Jadi untuk pelajar jangan hilangkan markah pada surah Luqman dan juga surah As-Sajadah. Okey, untuk lulus pelajar dengan cemerlang. Tapi untuk cemerlang Ustaz target pelajar akan menguasai 4 surah ini. Okey.
Seterusnya Hakim, kita terus kepada soalan, contoh soalan hifzul Quran. Okey, ini contoh soalan. Setiap as-soal awal, as-soal tsani, as-soal salis, maka pelajar akan dapat soalan kecilnya alif, ba dan juga jim dal. Contoh alif ba, okey, di sini adalah uktub. Contoh uktub al-ayah. Al-ayat min suratir Rum min qaulillahi ta'ala wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a ila qaulihi ta'ala wal ardi wal ard kullun lahu qanitun. Baik, okey, pelajar mungkin di sini tengok ada kata soalan iaitu uktub. Yang kedua menggunakan akmil. Kalau atas nama untuk menjawab tiada masalah. Okey, untuk kita menjawab terus kepada tengok kepada ayat. Yeah. Okey, ayat ya. Okey, ini contoh. Ni surah tadi saya sebut iaitu surah Ar-Rum, kemudian surah Luqman, kemudian surah As-Sajadah. Okey, ini menggunakan kata tugas atmim. Okey, kemudian ini masih lagi akmil iaitu surah Fatir. Baik, jadi dalam hifzul Quran ini ada lebih kurang tiga kata soal atmim, uktub, akmil. Okey, apa beza dia Ustaz? Okey, jangan kata apa, kita terus tengok kepada soalan. Sebab ini bentuk-bentuk aras saja ya. Okey, terus kepada bentuk soalan. Tengok pula kemudian ada 4, 6. Macam mana Ustaz di 4 dan 6? Secara ringkasnya 4 markah merujuk kepada 4 baris yang akan ditaksir. Okey, kemudian 6 markah iaitu 6 baris. 6 baris. Okey, kita cuba tengok contoh jawapan hifzul Quran. Okey, di sini Ustaz akan gariskan dahulu bentuk-bentuk kesalahan yang mana yang diterima dalam pentaksiran ataupun mana yang kata ya Allah Muhammad yang tidak memberi kesalahan. Okey, contoh. Yang pertama ayatihi. Biasanya kesalahan pelajar pada alif. Sama ada alif ni ada rumah ataupun tidak rumah. Alifnya di sini ataupun di sini. Sebab okey, satu lagi untuk hifzul Quran ini pentaksiran lebih kepada penulisan, tidak merujuk kepada baris. Jadi pelajar boleh abaikan baris, kemudian ayat. Tanpa diletakkan ayat pun tiada masalah. Sebab 100% pentaksir akan menilai pada penulisan pelajar. Okey, tengok pada amzah di sini. Kita tengok amzah di sini. Dia punya tempat rumahnya adalah amzah, kemudian barulah alif. Kemudian di sini juga amzah dia panggil amzah qata iaitu al-ard. Beza pula di sini amzah di atas alif, sini amzah sebelum alif. Kemudian ada bentuk juga al-ayat. Okey, al-ayat di antara alif lam tersebut ada amzah. Ya. Okey. Kemudian kita tengok pula as-samawat. As-samawat. Okey, as-samawat ada alif kecil ada alif kecil di sini. Okey, ada alif kecil. Kemudian tengok lagi soalan bentuk jawapan bagi soalan ini. Tengok iftara. Iftara. Okey, ada alif kecil dia hamzah wasal iftara. Okey, kemudian pelajar qauman ma atahum. Okey, apa isu di sini? Okey, banyak isu pelajar dia mampu untuk menghafal tapi tidak mampu menulis. Sebab itulah dalam kita menghafal dan juga menghafal, baik ingat tapi kita kena belajar untuk menulis. Betul. Kalau kita tidak belajar untuk menulis, dia akan jadi nanti dia akan bersambung. Qauman ma atahum, dia akan jadi tiga sepatutnya 3 patah perkataan, dia akan jadi 1 patah perkataan. Ini kebiasaan lah. Okey, nanti kita akan lihat. Kalau ikut kaedah pentaksiran, salah lah. Okey, sebab dia melari kepada makna dan sebagainya. Okey. Kemudian as-samawat. Tadi pun dah disentuh as-samawat. Isunya di sini adalah pelajar kadang-kadang dia tertinggal alif yang kecil itu. Alif yang kecil. Okey, kemudian istawa. Istawa. Okey, istawa ini sama juga hamzah wasal. Okey, yang perlu ada. Okey, jadi pelajar di sini maksudnya bukan hanya sekadar untuk menghafal tapi pelajar kena banyak menulis. Sebab kalau kita baca Hakim
Kalau summa stawa dia tak keluar dia punya alif tu kan? Betul. Dia terus kepada summa stawa. Kalau kita menulis, kita akan tinggal daripada alif yang kecil ni. Betul Ustaz. Okey. Kemudian zalika alimul ghaib. Zalika alimul ghaib. Okey, di sini ada alif yang kecil. Okey, dari segi milai boleh tak Ustaz kita nak gunakan alif yang panjang alif terus tidak menggunakan alif kecil. Tiada masalah selagi mana bunyinya masih lagi tidak melari kepada makna tulisannya betul, kita dikira sebagai tepat betul. Okey. Okey, sini kita cuba bincang sikit. Tadi kita dah tengok contoh-contoh perkataan yang mana banyak pelajar yang kesalahan ataupun mananya dimaafkan ataupun yang mana boleh diterima. Okey, hamzah qata. Okey, hamzah qata ni dalam penulisan hamzah yang kekal lah. Okey, contoh yang pertama hendaklah ditulis alif hamzah mengikut kedudukan tetap. Baik. Okey, kemudian contoh al-ab mesti kena tepat pada hamzahnya duduk di atas. Mesti kena ada. Kalau tidak ada maka dikira sebagai kesalahan. Okey, contoh juga mustahziun. Mustahziun hamzahnya di sini. Kalau letaknya di atas dia sebagai kesalahan. Ya. Okey, al-ayat. Okey, kemudian yu'minun. Okey, yu'minun. Okey, ustaz boleh kita baca yu'minun kalau qiraat yang lain. Tapi dalam Hifzul Quran stam kita menggunakan hafan asim itulah. Okey, yu'minun. Okey, kemudian untuk yang kedua, hamzah yang dimaafkan. Yang ni yang mesti kena ikut tetap pada tempat dia. Okey, yang kedua ini adalah hamzah yang dimaafkan. Ya. Contoh inna. Inna, okey, anna. Anna. Kalaulah pelajar tanpa menulis hamzah, macam inilah tulis Okey, yang tu dimaafkan. Dimaafkan. Hamzah ini dimaafkan. Okey, dan yang ketiga mesti ada hamzah. Mesti wajib kena ada hamzah mengikut rumah dia. Yauma idzin. Yauma idzin hamzahnya di sini. Ulaika mesti ada pada kalimah ulaika. Yang ni yang wajib kena ada pada setiap patah perkataan bagi hamzah qata. Okey, kemudian contoh kesalahan menceraikan kalimah Okey. Fa innama. Okey, yang ni tulisan yang betul, maksudnya bagus ini adalah betul. Fa innama. Yang sering kali jumpa juga pelajar yang dia asingkan, diceraikan fa'in ma. Fa'in ma dikira sebagai kesalahan lah. Okey, kemudian la'am la'anna dalam surah As-Sajdah. La'am la'anna. Okey, dalam banyak pelajar dia akan asingkan la'am la'anna. Jadi dah jadi dua kalimah. Okey, asalnya adalah satu kalimah. Begitu juga yasma'uha. Yasma'uha. Okey, kemudian yang salah yasma'u ha. Kemudian yang keempat lakin. Okey, yang ni kena walaupun tulisannya betul lakin tapi dalam penulisannya kena ada lakin. Yang ni yang betul, yang ni adalah salah. Okey, kemudian ni contoh soalan. Okey, contoh menyambung kalimah. Okey, tadi masalah pelajar mengasingkan kalimah. Ni contoh pelajar yang menggabungkan ke kalimah. Okey, contoh menyambung kalimah. Asal penulisannya wala tamshi fil. Wala tamshi fi surah Luqman wala satu patah perkataan, tamshi satu patah perkataan fi. Tapi bila kita menghafal tanpa ada penulisan dia akan confirm dia akan jadi macam tu. Wala tamshi fil ardi. Dah jadi mudah untuk sebut, tulislah ikut apa yang dihafal. Okey. Jadi kaedah dia bila kita menghafal bila kita murajaah dan sebagainya ada ayat yang rasa payah kita cuba tulis. Tak semestinya kita nak tulis semua banyak nak tulis semua. Kita tengok mana perkataan yang pelik. Contoh wala tamshin Okey. Kemudian anil akhiratihum yang betulnya diasingkan. Jadi ada juga pelajar menggunakan tar marbutah ni kepada ta yang berbuka tu. Anil akhiratihim. Anil akhiratihim, anil akhiratihim yang digabungkan. Okey, di sini juga khalaqakum, khalaq lakum. Satu patah perkataan di dua patah perkataan digabungkan sekali. Ini adalah kesalahan. Kemudian contoh kesalahan lagi bentuk huruf. Okey, wala mustakbiran. Inilah yang betul wala. Kalau kita tulis macam ni dia berubah pada makna. Wala walaupun nampaknya wala saja. Kita tak tapi bentuk wala mestilah tulisannya waw lam ya, bukannya waw alif lam. Walaupun sebutannya sama tapi dari segi maksudnya berbeza.
Saya ingat Ustaz, walla ini pada surah Luqman sahaja. Ya. Okey, ingat pada surah Luqman. Kemudian ila. Kalau ila ini lain, illa lain maksudnya. Okey, jadi kita tengok ke hafalan kita, kalau ila gunakan ini bukannya macam ini walaupun kita tidak kehendak kepada baris. Kemudian kesan kalimah tertukar. Sepatutnya ya'lamun jadi ya'malun. Dah berubah kepada makna. Okey, kesalahan. Contoh kesalahan yang dimaafkan. Okey, contoh as-samawat. Tadi kan kita ada dua tempat as-samawat. Okey, walaupun asalnya as-samawat ada alif yang kecil ya. Alif yang kecil. Okey, boleh juga ditulis dengan alif yang besar sebab sama aja. Yang salah hanya kalau tidak ada alif jadi as-semut. Semut tadi ya. As-samawat kena ada alif. Sama ada nak gunakan alif kecil ataupun alif yang panjang tu ya. Kemudian huruf dan juga kesalahan bentuk huruf. Ayatina. Okey, yang betulnya adalah ayatina. Jadi ayatina ada alif yang kecil di sini. Okey, tapi pelajar nak jawab ayatina berdasarkan hafalan dia. Okey, pun dikira betul. Yeah. Okey, kemudian kesalahan huruf as-salah, kalau yang tepatnya yang ni lah, as-salah ada alif yang kecil. Kemudian kalau nak jawab macam ini pun dikira betul, as-salah. Okey, yang ini adalah kesalahan ataupun disebut tadi kesalahan yang berbentuk umum, yang mana yang dimaafkan dan mana yang tidak dimaafkan ataupun kesalahan yang umum. Baik. Jadi ala kulli halnya untuk Al-Quran ini kita kena menghafal dah ingat tapi banyak kena buat latihan menulis. Baik Ustaz. Terima kasih Hakim. Baik, terima kasih Ustaz untuk nasihat dan tips bahagian hifzul Quran. Kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses STAM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses STAM 2021 Pecutan bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Khairul Ashraf Muhammad Khair. Baik Ustaz, bagaimana pula untuk bahagian tajwid? Silakan. Okey, terima kasih Hakim ya. Sama-sama Ustaz. Okey, kita terus kepada Qismul Ba. Qismul Ba iaitu at-tajwid. Okey, at-tajwid gambaran awal asas kita dah jumpa pada sekolah rendah. Cuma beza dalam STAM benda yang sama, cuma dialih bahasa kepada bahasa Arab. Okey, bahasa Arab ya. Okey. Cuma Ustaz bagi gambaran awal dahulu. Okey, kemudian kita akan jumpa tajuk, ada tajuk yang akan ditaksir iaitu sebanyak 15 tajuk. Okey, kaedah dia kita baca, Ustaz rasa pelajar memang dah ada maklumat awal dah. Okey, baca kemudian faham. Kemudian lepas faham, kita akan buat nota. Berdasarkan nota tersebut, kita akan hafal. Ini kaedah dia. Bagi setiap tajuk, kita akan baca, faham, kemudian nota dan juga hafal. Okey, terus kepada pembahagian ataupun tajuk-tajuk di dalam ahkamut tajwid ini. Okey, kita ada 15 tajuk yang akan ditaksir. Okey, yang pertama mabadi' ilmu tajwid. Yang kedua al-lahnu wa aqsamuhu. Kemudian yang ketiga arkanul qiraah, yang keempat maratibul qiraah, kemudian yang kelima al-isti'adzah. Okey, masuk yang keenam ni kita dah biasa jumpa dah. Iaitu nun sakinah wa tanwin. Kita akan jumpa juga hukum-hukum nun sakinah dan juga tanwin. Yang ke-8 iaitu hukum nun dan juga mim yang musyaddadatain, yang bertasydid. Kemudian yang ke-9 ahkamu mim sakinah pun kita dah bicara, kita dah jumpa dah selalu. Kemudian makharijul huruf, sifatul huruf, mad wal qasr, tafkhim wa tarqiq dan juga waqaf wal ibtida, hamzatul wasli. Baik. Okey, kita tengok inilah tajuk-tajuk yang akan ditaksir. Ustaz yakin semua pelajar dah kata apa untuk tajwid ini, untuk kita nak skor. Kalau markah shillingnya 40, kita nak skor 40 terus. Okey. Cuba kita lihat, okey, ini antara senarai tajuk, antara tajuk yang kita akan temui dalam mabadi' ilmu tajwid. Mabadi' asyara ini ada 10. Okey, ta'rif, bulungan ta'rif sampailah ghayah. Okey, yang ini pelajar kena menguasai. Kena hafal.
dalam STAM khususnya dalam tajwid Al-Quran macam juga Al-Quran tadi kita tak memadai kita menghafal, tapi juga yang akan ditaksir itu iaitu bentuk tulisan kamu. Okey, jadi takrif ini bila takrif mestilah apa yang ada dalam kitab. Tak boleh kita nak ambil daripada yang luar, walaupun ada pandangan ulama ataupun kitab-kitab yang lebih besar, tapi yang ditaksir daripada kitab yang disediakan oleh KPM. Okey, takrif. Begitu juga hukum dan sebagainya. Okey, yang kedua lahnu wa aqsamu, kesalahan-kesalahan. Okey, ada takrif, jali dan juga khafi. Okey, takrif dia ada di sini kesalahan yang jali dan juga khafi. Okey, Ustaz nak ingatkan di sini dalam bab ini lebih kurang dalam satu line saja. Yang akan ditaksir kamu pelajar kena kuasai dari segi takrif. Ini basic lah. Dalam mana semua mata pelajaran kata apa, takrif ini adalah kena hafal. Kemudian contoh dalam kesalahan jali khafi. Macam mana kesalahan yang jelas? Khafi. Macam mana kesalahan yang bentuk jali? Okey, 2. Kemudian yang ketiga, pelajar mesti kena tahu kenapakah dinamakan jali, kenapakah dinamakan khafi. Kesalahan yang bentuk jelas ataupun kesalahan yang khafi yang tersembunyi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat iaitu hukum. Hukum kesalahan jali, apa hukum pandangan para ulama dan juga khafi. Jadi 4 ini perlu menguasai dalam tajuk al-lahnu wa aqsamuh. Kemudian arkanul qiraah. Ada 3. Yang ni yang kata wajiblah pelajar kena hafal. Okey. Kemudian maratibul qiraah yang 4 dan ada huraian dia. Okey, maratibul qiraah. Jadi pelajar jangan tertukar dengan arkan dan juga maratib. Maratib seperti tartil, tahqiq, kemudian hadar dan juga tadwir. Di antara 4 kaedah ataupun cara bacaan ini, tartil, tahqiq, hadar dan juga tadwir, ada yang masyhur, yang terpilih. Iaitu apa dia? Waratil Quran adalah at-tartil. Okey, apa dia? Apa dia punya hujah ataupun kenapa dinamakan, kenapa dia adalah masyhur maratib at-tanzil, tartil, maka datangkan dia punya contoh. Waratil Quran tartila. Baik. Isti'azah. Okey, isti'azah ini kita akan jumpa takrif. Sirah dia, bentuk-bentuk lafaz isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan ada lagi 4 bentuk lafaz isti'azah, dan yang masyhurnya nanti ada soalan yang berbentuk khusus, apakah lafaz sirah ataupun lafaz isti'azah yang masyhur, yang terpilih, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau soalan ni keluar, rasanya jangan bagi hilanglah markah ni. Betul, sayang. Teramat sayang sangat. Okey. Kemudian hukum kita lafazkan isti'azah. Ada ketika mana kita jaharkan, kita jelaskan, ada kita secara sir. Okey, ada tempat-tempatnya. Kalau dalam sembahyang kita nak macam mana, ada 2 tempat ni. Kemudian ahwal, keadaannya, dan juga aujahuha, dan juga jenis-jenis wajah. Okey, wajah-wajah isti'azah. Okey, kita tengok kepada soalan ni, pelajar. Okey, ni kata tugas dalam soalan tajwid. Okey, ni basic lah. Okey, arif iaitu ta'rif. Ma huwa, ni pengetahuan yang asas. Kam, berapa, kan, uzkur. Kemudian adanya pemahaman. Usahawan pemahaman istakhrij. Kemudian wadih, bayyin, mal farqu, limaza, kaifa. Kemudian adanya kemahiran berbentuk masil, hatta, ayyin. Okey, kita tengok kepada bentuk-bentuk soalan. Okey, ini contoh bentuk soalan pengetahuan. Arif at-tajwid istilahan. Arif. Okey, bila sebut ta'rif, mesti merujuk kepada buku terus. Kena menghafal. Okey. Ta'rif biasanya 2 markah. Bila 2 markah, okey, kita tengok kepada okey, kita boleh jawab macam ni. Ni soal jim. Okey, jim lah jawapan ta'rif at-tajwid istilahan. Yang ni dia kata apa? Muqaddimah as-soal. Okey, kemudian inilah jawapannya. Tilawatul Quran ala hasabi ma anzalallahu ala nabiyhi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi'ata'i kulli harfin haqqahu minal makharij was sifat wa mustahaqqahu minal maddi al-ghanni aw al-izhar aw idghami wa ghairihi. Okey, inilah jawapan dia. Okey. Jadi dalam pelajar kena menguasai, kena hafal ni. Okey, kena menghafal.
Jadi takrif ni tak boleh kita nak cipta. Kita mesti kita kena menghafal mengikut kaedah apa yang diputuskan oleh ulama. Ya. Okey, kemudian ma ghayah. Ni dalam bab mabadi' asyara mabadi' ilmu tajwid. Ma ghayah. Okey, yang ni kita tengok pada dua markah, iaitu saunul lisan 'ala al-lahni wat tahrif. Lisan al-lahni, okey, 1 poin. Kemudian at-tahrif, 1 poin fi kitabillahi ta'ala. Okey, jadi pelajar kena jawab macam inilah ma ghayah. Yang ni yang biasa, yang masyhur keluar dalam peperiksaan. Dalam ghayah ini pelajar kena ambil perhatian. Okey, kita tengok limadha sumya. Macam disebutkan tadi, bila sebut bab lahan kesalahan ni al-lahnu, maka dia tidak terlepas daripada 4 perkara tadi. Sama ada takrif ataupun kenapa dinamakan, hukum dan juga contoh. Okey, di sini soalan berbentuk sumya. Kenapakah dinamakan lahan jali bihadzal ismi? Kerana apa? Okey, jangan tertukar peranan pelajar dia dah menghafal tapi tukar jali dengan khafi. Okey, yang ni yang asas. Jadi pelajar bila dapat soalan cuba gariskan ataupun di sini supaya kita tidak keliru. Okey. Kemudian okey, inilah jawapan dia. Li-ishtirakul ulama wa ghairuhum fil ma'rifati. Okey, seterusnya bentuk hukum. Okey, ni keluar hukum. Ma hukmul lahnul jali? Ma hukmul lahnul jali? Okey, hukumnya adalah haram. Okey, bila berkenaan dengan hukum lahnul jali, bila sebut haram, mestilah disertakan in ta'ammaduhu. In ta'ammadahu. Haramun yu'aqibu alaihi fa'iluhu in ta'ammadahu. Haram apabila kita sengaja. Ya. Baik. Jadi ketika mana tidak haram? Iaitu fa'innal fa'aluhu nasian, ketika mana lupa ataupun masih lagi dalam tempoh jahilan, masih lagi belajar, maka tidak haram. Jadi kalau nak jawab haram, mestilah kena sertakan kalau disengaja buat. Okey, kalau tidak haram, okey, apabila dia tu terlupa, dah belajar tapi terlupa. Okey, jadi kena jangan lupa bila sebut haram, mesti kena ada in ta'ammaduhu nasian jahilan, itu fala hurmah. Okey, kemudian sebutkan tempat-tempat wujubul ghunnah fil mim as-sakinah. Fi as-sakinah. Okey, ni dia sebutkan tempat-tempat wujubul ghunnah, terdapatnya ghunnah pada mim sakinah. Okey, di sini kena ingat pelajar, ada tempat nun sakinah, ada mim sakinah. Pelajar banyak tertukar di sini. Okey, jadi kena ingat. Di sini ada dua soalan. Yang pertama mim sakinah, yang satu lagi tamsil. Tamsil itu berserta dengan contoh. Okey, kita tengok dia punya jawapan dia. Okey, ni pada keadaan fi halatul ikhfa usyafawi. Kalau pelajar jawab ikhfa sahaja tidak memadai. Sebab ikhfa boleh jadi ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi. Okey, sama juga idgham. Kalau pelajar jawab idgham sahaja tidak memadai, tapi mestilah idgham mithlain as-saghir. Okey, kemudian datangkan contoh. Maka dapatlah 4 poin di sini. Fahkum bainahum. Ala kulli halnya, sebelum saya lupa untuk tajwid, jangan dilepaskan setiap tajuk itu contoh. Mesti dia akan datangkan contoh. Sebut contoh ataupun datangkan contoh. Okey, yang sini dia nak kepada sebut dan juga contoh. Okey, kemudian bayin arkanul qiraah. Okey, di sini kamu kena hafal Ustaz kena hafal 3? Ya, Ustaz kata kena hafal 3. Sebab yang ni orang kata apa? Benda yang basic sedikit kita hafal tapi markahnya banyak. Kalau markahnya keluar paling kurang 4 ataupun 6. Oh, banyak. Sikit saja. Kalau kita kaedah kita menghafal Daruratul muwafaqah ni sama je, tak perlu kita nak ulang banyak kali. Yang ni je bertukar di belakang ni. Betul. Okey. Baik. Okey, seterusnya bayin isti'azah. Okey, yang ni pelajar kena tengok qat'ul awal, qat'ul jami'. Okey, ini bentuk jawapan pelajar. Pelajar boleh pilih sama ada berbentuk al-qara cerita berkenaan dengan qat'ul jami' ni apa. Okey, ataupun pelajar tak boleh nak menguasai, dia boleh berdatangkan contoh macam ni. Qat'ul jami', a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Stop. Buat sama ada titik ataupun hashtag tu. Bismillahirrahmanirrahim. Stop, waqaf, kemudian qul huwallahu ahad. Okey, qul huwallahu ahad. Jadi pelajar boleh pilih sama ada nak menceritakan ataupun nak datangkan contoh. Okey, tiada masalah. Dua-dua diterima jawapan ini. Okey, kemudian di sini ma farqu, perbezaan. Okey, bila sebut perbezaan, yang pertama kita tengok kepada markah.
Okey, markahnya 4 markah. Bila 4 markah, maka pelajar kena sediakan 4 tempat kosong. Okey, 1, 2, 3, 4. Jawab berbentuk jadual. Okey, sebab apa satu kotak ini adalah 1 markah? Paling kurang kalau dia dah 6 markah, jadi pelajar kena buat 3 perbezaan. Di sini adalah 4 perbezaan, kalau ikutnya 8 markah lah. Okey, di situ 4 memadai dengan 4 sahaja. Sama ada kita datang ke perbezaan dari segi takrif, ataupun huruf, ataupun contoh, ataupun hukum. Okey, ingat bila mafarku buat jadual, kemudian tengok pada markah dan buat kotak ikut markah. Okey, sini ada lagi wadih salasah. Ada 3. Jelaskan 3. Bila sebut wadih, dia memerlukan kepada huraian. Huraian. Wadih, jelaskan 3 min mawadi' ar-ra' mufakhamah ma'at tamsil. Sama juga mufakhamah. Okey, kemudian tengok jawapan dia. Okey. Mufakhamah. Okey, antakunu okey, yang ni antakunu maftuhah, 1 markah. Kemudian datangkan contoh. Sebut 1 markah, kemudian datangkan contoh 1 markah. Begitulah kita datang, dia nak kepada 3, tengok pada 3. Kalau 3, datangkan 3. Sini Ustaz datangkan 5. Okey, jadi madai dengan 3. Tapi dalam peperiksaan, kalau pelajar nak tulis lebih pun tiada masalah. Okey, kemudian di sini istakhrij huruful qalqalah. Okey, ni pelajar kena menganalisis. Okey, dia bagi soalan wabtighaukum. Okey, gariskan huruf qalqalah. Mana huruf qalqalah dalam perkataan ni? Okey, jadi jawapannya pelajar kena jawab macam mana? Sama ada huruful ba ataupun ba sahaja. Merujuk kepada inilah. Okey, huruf ba. Begitulah seterusnya. Kalau qalqalah ni panggil apa? Kalau istilahnya baju kotor kan, baju kotor. Itu pun jadun. Okey, okey. Jadi ada 5 huruf. Okey. Kemudian hukum nun sakinah wa tanwin. Yang ni tak perlu salah lah kan, kita dah jumpa dah selalu. Betul. Ikhfa hakiki, bagilah contohnya ikhfa hakiki min kutubin. Izhar halqi in ajriyah. Baik. Jadi insya-Allah saya yakin dalam bab ni yang kata apa, walaupun dia arasnya tinggi, kena analisis, kena tapi benarnya kita dah jumpa selalu ya. Okey. Kemudian yang masih lima yati minal Quranil Karim. Minal Quranil Karim. Okey, yang ni kamu kena datangkan contoh. Bila sebut Allahumma salli Muhammad, bila datangkan sebutkan ataupun datangkan contoh baik idgham mislain saghir ataupun dengan masyhurnya idgham mislain saghir. Dengan nama yang lain ada juga idgham mislain. Baik. Izhar syafawi, ikhfa syafawi, jangan tertukar. Idgham bi ghunnah, ada idgham bila ghunnah. Okey, datang saja contoh. Okey, jadi insya-Allah saya yakin dalam tajwid ni keseluruhannya pelajar kena menghafal takrif, contoh, hukum. Jangan dilepaskan. Okey, wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih untuk nasihat dan tips bahagian tajwid. Kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses STAM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses STAM 2021 Pecutan bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Ustaz Khairul Ashraf Muhammad Khair. Baik Ustaz, untuk segmen ini mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami kesalahan umum dan tips peperiksaan. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Hakim. Okey, untuk bahagian ini Ustaz akan fokuskan kepada faktor utama kesalahan umum pelajar. Rugi kalau kita sudah menguasai, kita ada menghafal, tapi kena peringatkan beberapa perkara yang perlu diberikan penekanan bagi setiap calon. Okey. Jadi Ustaz akan teruskan kepada yang pertama, tidak faham kehendak soalan. Maksudnya dia keliru dengan kehendak soalan. Okey. Contoh kita tengok pada soalan yang pertama. Contoh, uzkur afdal maratibul qiraah 'alal umum. Okey, pelajar boleh tengok kepada buku teks muka surat 10. Okey, di sini 2 markah. Okey, 2 markah darjatan ni. Uzkur, bila sebut uzkur afdal. Okey, pelajar di sini takut keliru kehendak soalan. Soalan, ingat bila kita dapat soalan,
Okey, bila sebut maratibul qiraah ni dalam tajwid ada dua. Sama ada arkan ataupun maratib. Rukun ataupun maratib. Okey, di sini kehendak soalan adalah maratib. Kalau perlu pelajar contoh ataupun gariskan untuk peringatan, silakan. Itu yang terbaik. Okey, yang itu pertama, bila kita sebut maratib, maka kita dah terbayang yang 4 tersebut. At-tartil, hadar, tahqir. Okey, kemudian Allah mesti nama ada 4 tersebutlah. Kemudian kalaulah arkan qiraah, okey ada 3. Okey, jadi di sini adalah maratibul qiraah. Kemudian dalam maratib qiraah itu pula dia nak tanya kepada afdal. Di antara bacaan-bacaan yang 4 itu, mana yang paling afdal? Mana yang paling terbaik? Okey, kita jawablah at-tartil. Okey, apa dia at-tartil? Kita dah ada dah maklumat dah. Okey, silakan kita jawab. Qala Allah Taala, kerana apa? Kerana Allah Taala berfirman, "Waratilil Qur'an tartila." Okey, baik. Okey, yang ni yang pertama. Okey, kemudian yang kedua, antaranya contoh lagi kehendak kesoalan, uzkur arba'ah min maratibil mad. Iaitu sebutkan 4. 4, okey, biasa dalam soalan dia akan boldkan, dia akan hitamkan kehendak iaitu 4 soalan. 4 maratib. Okey, kalau tengok dalam buku teks muka surat 93, maratib tibul mad. Okey, yang pertama mad lazim. Lazim, muttasil, adil sukun, munfasil, badal. Okey, walaupun ada 5, kamu boleh datangkan. Dia nak kepada 4, kamu boleh datang tunjukkan 5. Okey, tapi di antara mestilah kena ikut kehendak, mestilah kena faham. Di sini adalah maratib nak kepada 4. Okey. Seterusnya pelajar, okey, kita tengok tidak memenuhi tugasan soalan. Okey, ni pun banyak juga pelajar calon yang mana tidak faham akan kehendak soalan. Okey, tengok tugasan soalan, bayyin salasah min furuq bainan nun as-sakinah wat tanwin. Okey, nak kepada 3. Bila sebut ma farqu, okey, pelajar kena datangkan berbentuk Allahumma salli ala Muhammad, iaitu jadual. Itu yang paling terbaiklah bila kita nampak beza di antara nun sakin dan juga tanwin. Nun sakin apa dia? Kita datangkan 3, kemudian di sebelah sana satu kotak lagi iaitu at-tanwin. Okey, 3 juga. Okey, kehendak soalan mestilah kepada 3. Okey, kemudian bayyin aqsamul mad bitafsil. Okey, bayyin, jelaskan. Okey, bila sebut jelaskan, bayyin ataupun wadih, pelajar kena datangkan fakta dan juga hurai. Okey, contoh di sini aqsam, kita dah belajar aqsam mad terbagi pada 2, iaitu al-asli kemudian far'i. Okey, itu bentuk fakta. Tak memadai sebab dia nak 4 markah. Takkan kita nak sebut satu saja 4 markah ataupun 1 markah. Mestilah dia nak kepada lebih kepada huraian. Sebab tu dia terus jelaskan. Jadi bila sebut mad far'i atau mad asli, maka jelaskan dia punya takrif dia. Okey. Baik, seterusnya, okey, yang ketiga adalah gagal mengaplikasi hukum tajwid. Gagal mengaplikasi hukum tajwid. Contoh, okey, dan juga gagal memahami istilah hukum tajwid. Okey, gagal mengaplikasi. Kita dah jumpa dah selalu, kemudian kita tak tahu istilah tu. Wajibu gunnah ataupun ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham bila gunnah, idgham al gunnah. Okey, yang ni kena pelajar dia akan keliru. Okey, contoh sini, masih lima ya'ti minal Quran Karim. Datangkan masih contohkan daripada 5 apa yang datangkan daripada Al-Quran. Contoh, idgham mislain saghir. Idgham mislain saghir. Okey, di sini kalau pelajar kena mengaplikasi. Okey, hukum idgham mislain saghir. Apa dia? Kalau sebut idgham, ada idgham al-gunnah, ada idgham syafawi, ada idgham mislain saghir. Okey, jadi pelajar kena kuasai. Okey, jangan tertukar. Okey, bila dah datang macam ni, pelajar kena jawab dia punya contoh, daraba lakum mathalan. Okey, inilah syahid dia ataupun dia punya kehendak soalan. Kalau dia nak kepada contoh, maka pelajar datangkan contoh. Okey, basicnya dalam soalan ini ataupun banyak dia akan tanya dalam hukum nun mati, nun sakinah, makharijul huruf, sifah. Okey, kemudian idhar syafawi. Okey, mestilah kena banyak gagal aplikasi hukum tajwid dan juga tidak faham akan istilah tajwid. Okey, yang ni Ustaz rasa kalau keluar pun pelajar mungkin boleh jawab. Jawab sungguh. Yang rugilah kalau pelajar tidak dapat
tak dapat skor. Okey, kemudian yang kelima, okey, pelajar keliru bab dengan tajuk sesuatu soalan. Ini antara rugilah. Okey, sebab itulah bila kita nak antara istilah ataupun tajuk yang mana yang nak sama. Contoh dalam bab ni, wadih salasa min mawadhi'ir ra mufakhamah. Okey, ma'at tamsili kulli. Okey, jelaskan 3 daripada tempat-tempat ra al-mufakhamah. Mufakhamah. Dan juga ada di sana ra muraqqaqah. Mufakhamah dan juga muraqqaqah. Ada yang dibaca tebal, ada ra yang dibaca dengan nipis. Kalau soalan nak kepada mufakhamah, maka datangkan mufakhamah. Okey, kemudian berapa kat sini adalah 3. Bila 3, jangan sebut sahaja tapi kena datangkan tamsil. Okey, mudahnya pelajar mesti yang pertama dia nak kepada mawadhi', jangan belakang itu ada lagi soalan. Okey, iaitu likulli minhuma. Okey, kemudian ada lagi soalan kesalahan menulis nombor. Okey, yang ni pun jangan dilakukan oleh pelajar. Bila isunya kalau ada dal, contoh soalan yang ada anak kecil ni. Dal, nyatakan soalan. Kalau nak jawab soalan dal alif, letakkan dal alif pada jawapan. Okey, begitu jugalah dal 2, letakkan amzah qata' dan juga amzah qat'ul jami' wasl awal bisani wa qat'ul salis. Okey, pastikan jangan ataupun kesalahan menulis nombor soalan. Yang ni kita dah jawab betul tapi tersilap. Takut-takut Allahumma salli ala Muhammad, dia boleh mengurangkan markah kita. Okey, yang terakhir kata ustaz untuk pelajar, tajun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri al yabasi. Yang terakhir kata syair, tarjun najah, kamu ingin kejayaan tetapi kamu tak duduk di atas jalannya, seolah-olah seperti as-safinah bahtera yang berjalan dengan duduk di atas daratan. Jadi insya-Allah saya rasa setakat itulah untuk bantu kamu. InsyaAllah kamu berjaya semua. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudi berkongsi tips kepada kita dan kepada pelajar yang akan mengambil mata pelajaran Hifzul Quran dan Tajwid. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Didik TV KPM